COVID-19 bertahan, satu lagi pusingan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saya Nazar Jibra. Hari ini adalah hari ke-25 Perintah Kawalan Pergerakan, hari Sabtu 11 hari bulan 4 2020. Jam sekarang adalah 3 suku pagi. Tuan-tuan, Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan lagi 2 minggu ke 28 April tahun 2020. Maksudnya kita dah menginjak masuk PKP fasa 3 dah pun. Dan berdasarkan hin-hin yang Tan Sri Muhyiddin bagi, kemungkinan tak habis pada 28 April. Kemungkinan ada tambahannya lagi. Belum tentu berakhir pada 28 April. Maka apakah respon kita terhadap lanjutan PKP tersebut? Maka tuan-tuan, kita mulakan hari ini dengan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 216. Allah berfirman, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian benci kepada sesuatu, padahal yang kalian benci itu sebenarnya baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian suka kepada sesuatu, sedangkan sesuatu itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tak tahu. PKP fasa 3 lanjut lagi 2 minggu. Apa respon kita? Adakah kita kaget? Adakah kita tension? Kita marah? Kita putus asa? Adakah kita tak suka? Boleh jadi tuan-tuan, kita tak suka, sedangkan yang kita tak suka itu baik untuk kita. Adakah tuan-tuan suka kalau habis je 2 hari lagi sepatutnya? Adakah tuan-tuan suka kita pergi sekolah macam biasa, kita mengajar macam biasa, kita pergi kerja macam biasa, kita buka kedai macam biasa, kita jalankan ekonomi kita macam biasa? Tuan-tuan, boleh jadi benda yang kita suka tersebut tak baik untuk kita. Sahabat-sahabat kita di medan hadapan mendengar bahawa PKP ni akan dilanjutkan, adakah mereka stres? Adakah mereka penat? Adakah mereka burn out? Tuan-tuan, hari ini jom kita tadabbur apa yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran, di hujung-hujung surah Ali Imran. Saya bagi setting surah Ali Imran dulu. Di hujung-hujung surah Ali Imran, Allah bercakap tentang satu isu, iaitu para sahabat tentera Islam kalah teruk dalam perang Uhud. Tentera Islam kalah teruk dalam perang Uhud. Nabi Muhammad bawa para sahabatnya untuk perang Uhud. 70 orang para sahabat mati syahid. 70 orang yang mati syahid ini baru sahaja dikebumikan. Baru sahaja orang Islam mengkebumikan. Dan Nabi Muhammad sendiri dalam perang Uhud tersebut, baginda cedera parah. Cedera parahnya tuan-tuan boleh baca dalam tafsir, dalam kitab-kitab sirah. Banyak dan teruknya cedera parah Nabi tersebut. Sewaktu baru sahaja ditanam 70 orang sahabat. Sewaktu sahabat-sahabat yang survive ini, mereka balik rumah baru saja membalut luka mereka. Baru saja berubat sikit. Dan Nabi Muhammad masih lagi dalam kesakitan. Tiba-tiba spy Nabi Muhammad terdengar ura-ura bahawa musuh yang telah meninggalkan Uhud kemungkinan patah balik. Musuh merancang untuk patah balik. Alang-alang Muslim dah kalah, musuh merancang nak patah balik dan serang Madinah all out. Nak hapuskan Muhammad, hapuskan para sahabat all out sampai ke akar umbi. Mendengar bahawa musuh sedang berpatah balik, apa respon para sahabat? Apa respon Nabi Muhammad SAW? Allah turunkan ayat yang kita akan bincang hari ini. Kita mula dengan ayat 171. Ayat 171 dan beberapa ayat sebelum, Allah berkomentar tentang orang yang telah mati syahid di Uhud, iaitu 70 orang yang mati syahid tersebut. Di hujung ayat 71 Allah berfirman, Innallah la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tak mensia-siakan ganjaran untuk orang-orang beriman itu. Siapa orang beriman dalam ayat ni? Para sahabat yang telah syahid dalam perang Uhud tersebut. Tapi, adakah Allah tak sia-siakan ganjaran hanya untuk orang yang telah mati syahid tersebut? Tak. Ayat kemudian Allah memberitahu siapakah lagi orang beriman yang Allah tidak akan sia-siakan ganjarannya. Allah sebut dalam ayat 172, allazistajabu lillah war rasul min ba'di ma asabahum qarh. Orang beriman yang Allah takkan sia-siakan ganjarannya selain daripada orang yang telah mati syahid adalah orang-orang yang terus menyahut seruan Allah dan Rasul, terus menyahut seruan untuk Allah dan Rasul setelah mereka menimpa cedera, setelah mereka sakit, setelah mereka kalah round pertama, setelah mereka kalah round kedua, mereka masih bangkit lagi. Setelah kita lawan
COVID-19 ini untuk round pertama, dan kita hampir berjaya mengalahkan COVID-19 ini pada round pertama. Kemudian tiba-tiba kita kalah apabila ada kluster yang baru. Kemudian kita buat PKP fasa pertama, kemudian kita lanjut fasa kedua, dan sekarang kita terpaksa masuk round seterusnya, fasa ketiga. Maka tuan-tuan, orang beriman yang Allah tidak akan sia-siakan ganjarannya adalah orang yang terus menyahut seruan demi Allah dan Rasul setelah mereka ditimpa cedera. Setelah mereka kalah round pertama, round kedua, round ketiga, mereka bangkit untuk round seterusnya. Allah sebut, lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Untuk orang-orang yang berbuat baik, untuk orang-orang yang takwa di kalangan orang-orang yang terus menyahut ini, yang terus bangkit ini, ajrun azim. Allah akan beri ganjaran yang sangat besar, ganjaran yang sangat agung. Siapa orang-orang ni? Apa reaksi mereka setelah mendengar ada next round? Apa reaksi mereka bila mendengar musuh kembali? Apa reaksi mereka setelah mendengar kerajaan mengatakan bahawa PKP sambung lagi 2 minggu? Allah kata, allazina qala lahum nas. Orang-orang ini adalah orang-orang yang apabila ada orang lain beritahu kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang ramai, musuh sedang berkumpul. Mereka sedang kumpul kekuatan nak serang kau sekali lagi. Jom takut ramai-ramai. Takutnya, jom takut. Tuan-tuan, para sahabat setelah mendengar mereka akan berperang setelah mereka kalah, mereka dengar musuh sedang patah balik, padahal mereka baru saja kalah. Sahabat mereka baru saja ditanam. Mereka punya luka pun tak siap, tak habis lagi. Maka mendengar sahaja ada orang-orang munafik yang menakut-nakutkan para sahabat. Orang munafik ni kata apa? Musuh dah datang balik, mereka kumpul tentera, jom takut ramai-ramai, korang patut takut. Tapi tuan-tuan, setelah mendengar berita bahawa mereka perlu next round, perlu berjuang lagi, apa para sahabat kata? Fazadahum imana. Berita bahawa mereka perlu bangkit untuk next round menguatkan lagi iman mereka. Meskipun ada munafik yang cuba meracun, fazadahum imana. Mereka menguatkan lagi iman mereka. Berita next round itu hanya menguatkan lagi iman mereka. Waqalu, dan orang-orang beriman ni kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa? Next round, cukuplah Allah bagi kami, dia sebaik-baik tempat bergantung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah untuk kami, dia sebaik-baik tempat bergantung. Sahabat-sahabat sekalian, kita tak diuji seperti mana para sahabat Rasulullah diuji di medan Uhud. Kita bukanlah berperang angkat senjata pun, dan kita bukanlah berperang dengan penuh teruk pun. Saya nak maklumkan di sini, COVID-19 ini, seperti yang saya bincangkan dalam video-video lepas, sikit sahaja Allah uji kita. Tapi, adakah kita nak menyerahkanlah hanya kerana perlu bangkit untuk next round? Hanya kerana kita perlu masuk PKP untuk kali yang ketiga, untuk fasa yang ketiga? Sepatutnya kita mendengar perkara-perkara negatif tentang perlunya sambung PKP ini, fazadahum imana. Mendengar perkara-perkara negatif itu sepatutnya menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah, dan kita akan berkata cukup Allah sebagai wakil kita, cukup Allah sebagai tempat kita bergantung. Tak perlu dengar perkara-perkara negatif yang orang-orang munafik ni sebut. Ya tuan-tuan, mendengar PKP dilanjutkan lagi, ada suara-suara sumbang menyebut, ada suara sumbang kata, habislah kita nak makan apa lepas ni, mampuslah kita, ekonomi kita akan jatuh. Sudah, ini nampak sangat kerajaan tak pandai mahir, tak reti tu, tak reti ni. Tuan-tuan, terlalu banyak benda negatif yang memberitahu otak kita, yang terlalu membisik-bisikkan ke dalam telinga-telinga kita. Allah kata stop. Orang beriman, orang yang mendengar ada orang yang cuba menegatifkan perjuangan tambahan ini, PKP tambahan ini, mereka menambahkan lagi iman mereka, dan mereka kata cukup Allah bagi kami sebaik-baik tempat bergantung. Allah sebut apa? Allah jamin apa kepada orang yang bangkit untuk kali yang seterusnya? Apa Allah jamin untuk orang yang bangkit untuk kali yang seterusnya? Allah sambung ayat 174, fanqalabu bini'matin minallah wa fadl. Orang-orang yang bangkit, yang kembali untuk pergi perang, yang kembali untuk menentang COVID-19 ini untuk kali yang seterusnya, maka untuk mereka akan kembali dengan mendapat nikmat dan kurniaan dari Allah. Setelah perang itu habis, mereka akan kembali mendapat nikmat dan kurnia daripada Allah. Setelah COVID-19 ini habis, orang yang bangkit bertahan, mereka akan kembali mendapat nikmat dan kurniaan daripada Allah. Lam yamsashum su',
wattabi'una ridwanallah. Mereka tak akan disentuh oleh sebarang bahaya, dan mereka akan mengikut redha Allah. Allah akan puas hati dengan orang-orang sebegini. Wallah zul fadlil azim. Allah ni dia ada jumlah kurnia yang sangat besar. Apabila Allah menjanjikan orang yang bangkit semula untuk dapat ganjaran besar, dia boleh bagi. Bila Allah kata siapa yang bangkit semula pertahan untuk next round akan dapat nikmat besar, dia boleh bagi. Sebab apa? Wallahu zul fadlil azim. Allah ni dia ada kurniaan yang sangat-sangat banyak. Dia boleh bagi. Berkenaan dengan orang-orang yang negatif tersebut, berkenaan dengan orang-orang yang membisikkan kata-kata negatif setelah kerajaan mengumumkan bahawa kita perlu bangkit next round, kita perlu pertahan lagi untuk lagi 2 minggu. Untuk orang-orang negatif tersebut, jomlah kita tadabbur apa Allah sebut tentang orang-orang munafik pada zaman Nabi Muhammad yang memberikan kata-kata negatif setelah para sahabat yang lain bersedia untuk bangkit. Allah sebut ayat 175, innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Orang-orang negatif yang membisikkan kata-kata negatif ini, mereka ini adalah para syaitan yang cuba menakut-nakutkan orang beriman terhadap para wali mereka. Ingat tuan-tuan, orang beriman, kita telah discuss beberapa video lepas, al-mu'min wali ba'duhum, orang beriman adalah wali kepada satu sama lain. Al-mu'minina wal-mu'minat ba'duhum li ba'din. Orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan pelindung, wali kepada satu sama lain. Tetapi orang-orang munafik ni, mereka tidak mahu melindung sesama Muslim. Mereka tidak mahu lindung sesama kita. Mereka tak mau jaga kita. Mereka tak mau kita jaga kita. Maka sekarang Allah memanggil orang-orang ini, innama dhalikum syaitan yukhawifuna awliya'ah. Mereka ini para syaitan yang menakut-nakutkan kita terhadap wali-wali mereka yang sebenar. Fala takhafuhum wa khafun. Allah beritahu kepada kita, jangan takut orang-orang ni, sebaliknya takut kepada Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul orang beriman. Poin di sini adalah, jangan hirau dan jangan kisah terhadap perkara-perkara negatif yang dibisikkan oleh orang itu dan orang ini, oleh page itu dan page ini, oleh media sosial itu dan media sosial ini. Tuan-tuan, PKP ini 2 minggu lagi tambahan, PKP fasa 3 ini kita boleh bangkit dan harum bersama. Frontliner kita akan bersedia untuk berjuang bersama. Kita yang di belakang ini akan beri support yang bersama. Tuan-tuan, jangan kisah terhadap perkara negatif tersebut. Mereka syaitan yang cuba menakut-nakutkan kita. Fala yakhafuhum wa khafuna in kuntum mu'minin. Jangan kisah, jangan takut kepada mereka yang negatif. Takut kepada Allah kalau benar kalian orang-orang beriman. Maka sahabat-sahabat sekalian, bangkitlah, bertahanlah, beri kerjasama, taat arahan pemerintah, stay put wherever you are, stay at home. Maka tuan-tuan, sebarkan mesej-mesej yang positif saja, mesej-mesej positif saja berkenaan dengan COVID-19 ni. Sebarkan kata-kata semangat yang positif saja untuk membakar semangat orang-orang yang sedang lapar ini, agar mereka boleh terus bertahan, agar kita boleh terus bertahan. Jaga sesama kita, bantu sesama kita. Hentikan sebarang negativiti, hentikan komplain, hentikan sifat manja kita, hentikan merungut, henti menyusahkan orang lain. Do our part, help our frontliner to do their part. Our negativity doesn't help at all. Janganlah negatif sangat, tak membantu. Tuan-tuan, saya nak akhiri hari ini dengan beri satu perumpamaan. Saya nak bawa satu kisah, tuan-tuan. Kisah ni saya reka je, tapi tuan-tuan boleh relate insya-Allah dengan apa yang berlaku dekat kita hari ni. Tuan-tuan, ada satu perlawanan tinju. Tuan-tuan bayangkan bahawa kita sedang perlawan tinju. Perlawanan tinju ni antara Corona versus Malaysia. Antara satu peninju nama Corona, dia tengah belasah Malaysia. Tuan-tuan, first round Corona beat Malaysia. Dia belasah kita kau-kau. Ting-ting. Kita selamat sebab loceng bunyi. Maka kita ready untuk second round, stretching untuk second round. Second round Corona tak bagi chance, dia serang lagi, dia belasah lagi. Dia tak bagi peluang. Dia tumbuk kanan, kita tahan. Dia belasah kiri, kita tahan. Dia tumbuk muka kita, mata kita lebam. Dia belasah muka kita, gigi kita patah. Kita jatuh. Dia bagi knockout, kita jatuh. Mata kita kelam, hidung kita sengit, air liur kita mula rasa darah. Waktu ni kita jatuh atas lantai, kita dengar kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Waktu ni Malaysia boleh biar Corona menang. Give up.
Kita bagi korang menang, kita boleh buat. Tapi waktu kita jatuh, kita lihat di hujung sana, di tepi gelanggang, ada abang kerja kilang. Dia tengah tunggu dan berharap kita bangun. Sebab kalau kita tak bangun, kilang dia tutup. Di hujung sana pula, kita nampak ada satu orang ibu tunggal berharap kita bangun, menangis-nangis, minta kita bangkit semula. Kalau tak, dia tak boleh meniaga nasi lemak lepas ni. Di hujung sebelah sana pula, kita nampak ada anak kecil yang sedang pegang teddy bear dia, yang benderanya kita, yang pegang bendera kita menghayun-hayun. Dia sedang menangis teresak-esak. Dia harap kita bangkit supaya dia selamat pergi sekolah lepas ni. Di hujung sana dan di hujung sana, kita nampak ayah kita, kita nampak mak kita, kita nampak pasangan hidup kita, kita nampak anak-anak kita. Semua sedang melihat apa kita akan buat. Semua sedang melihat kita akan tewas atau kita akan bangkit untuk berjuang next round. Tuan-tuan, di barisan yang paling hadapan, kita nampak abang-abang askar kita, abang-abang polis kita, doktor-doktor dan juga para nurses kita. Mereka sedang tak pernah berhenti berjuang meskipun kita sudah jatuh di atas lantai. Maka Malaysia, genggamkan penumbuk, tolak lantai gelanggang tersebut, ketatkan boxing glove kita, renggangkan sendi kita, bangkit. And we are ready for one more round. Kalau kita bangkit, yes, kita akan sakit. Kalau kita bangkit untuk hadap dengan corona ini, ya, kita akan sakit. Kita akan sakit lagi 14 hari. Kita akan sakit mungkin lagi sebulan. Bahkan kita mungkin akan sakit lagi setahun kalau sekarang kita bangkit dan kita lawan. Tapi kalau sekarang kita give up, kalau sekarang kita hilang punca, kalau sekarang kita putus asa, kita akan menderita buat selama-lamanya. Kalau sekarang kita give up, akan ada orang mati. Lebih ramai orang akan mati. Dan kita tak mau orang tu mati. Kita tak mau ada adik-beradik kita mati. This is a war that we cannot lose. This is a war that we must win. Kalau jatuh sekali, kita bangun 3 kali. Malaysia bertahan, Malaysia bangkit untuk satu lagi pusingan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru, sabar, tambah lagi kesabaran, tingkatkan lagi kesabaran kalian. Warabitu watattaqullah, siap siaga di perbatasan, get ready for next round. Wattaqullah, takwa kepada Allah. La'allakum tuflihun, moga-moga kalian berjaya. Jadi tuan-tuan, I am ready for next round. Do you ready for next round? Kita mesti jaga kita. Tuan-tuan, saya seru semua untuk teruskan membantu, teruskan menyumbang untuk sahabat-sahabat kita di medan hadapan dengan menyalurkan sumbangan kepada tabung bantuan bencana negara. Bank Muamalat, description nombor akaunnya ada dekat description video saya ni. Teruskan menyumbang tuan-tuan kerana kita sedang bangkit untuk once more round. Wallahu alam. Jumpa tuan-tuan di perkongsian akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.